Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini kita akan teruskan kelas kita pada chapter yang ketiga, iaitu Transmission Technology. Okay, hari itu kita dah go through pada bahagian manual transmission dan sikit pada bahagian automatic transmission, iaitu kita tengok transmission kita. Contoh macam manual, dia akan kita akan sekalikan dengan clutch, iaitu untuk pemutus di antara enjin punya power dengan transmission, terkenali sebagai clutch, dan dia akan disekalikan dengan manual transmission. Lepas tu kita dah tengok untuk automatic transmission, iaitu pemutus dia adalah torque converter, tapi kita belum tengok lagi komponen-komponen yang ada dalam automatic transmission, iaitu dia punya pairing dia. So hari ini kita akan masuk kepada bahagian automatic transmission. Okay, untuk automatic transmission, kita akan kenal dia punya gear system dia sebagai planetary gear set. Macam kita tengok sini, tak nampak belakang ni ada planetary gear set. Dia ada sistem yang kita kenali sebagai sun gear, iaitu tengah-tengah dia, dan keliling dia yang kecil ni kita kenal dia sebagai planet gear, dan paling luar sekali kita kenal dia sebagai ring gear, macam bentuk cincin kan, ring gear. Okey, yang kecil ni macam planet lah, dia berputar ataupun berpusing di sekitar sun gear. Lepas tu pemegang yang pegang kita punya planet set ni adalah sebagai planet carrier. Jadi dia sebenarnya ada 3 komponen utama dan 1 komponen sampingan lah. Okey, iaitu sun gear tengah-tengah, planet gear yang akan dipairkan dengan carrier, dan kita ada ring gear. Okey, untuk semua komponen ni, dia boleh jadi sebagai input, dia boleh jadi sebagai output. Dia akan tengok kat mana kita stop dia. Okey, kalau kita bayangkan dekat kita punya gear ni, kalau misal kata kita hold yang ring gear ni, sun dengan planet dia akan boleh berpusing. Okey, dia jadi satu input, satu output. Lepas tu kalau misal kata kita hold pada bahagian bahagian planet carrier ni, katalah kita pegang. Okey, yang berputar sun gear dengan planet gear, macam tu. Dia mana-mana antara 3 ni, salah satu kita boleh pegang dia untuk hold, supaya dia punya gear ratio tu akan berubah mengikut gigi. Tapi untuk kebiasaannya, kalau kita hold yang besar, contoh macam kita hold untuk ring gear, dia akan menjadikan dia punya ratio tu ratio dia rendah, yang mana dia akan torque yang tinggi. Kalau misal kata kita hold yang carrier ni yang kecil, untuk kita pairkan yang besar, dia akan jadi laju. Yang tu untuk high speed gear, low torque. Itu yang kebiasaannya lah. Okey, kemudian macam biasa, untuk bahagian gear set dia akan ada lebih kurang dalam kebiasaannya 3 lah untuk cover 6 jenis gear, iaitu kita ada gear 1 sampai gear 5. Lepas tu ada satu lagi reverse lah. Okey, dia ada 3 set. Sebab satu set tu dia akan cover lebih kurang 2 untuk jenis gear ratio. Okey, dan kita akan ada overdrive. Kita ada overdrive macam biasalah, dia akan untuk speed yang tinggi dan torque yang rendah. Underdrive untuk naik bukit, yang mana kita perlukan torque. Lepas tu kita ada direct drive, iaitu one to one. Hasilnya samalah, input dengan output, dia punya RPM dia. Lepas tu kita ada neutral, yang mana dia takkan berpusing lah, maksudnya untuk dalam keadaan neutral. Untuk output tak berpusing. Dan kita ada dalam keadaan reverse. Itu normal lah untuk kita punya gearing system. Okay, lepas tu kalau kita tengok gambar secara actual, from left to right, kita ada ring gear. Okay, kita ada planet carrier yang besar tengah-tengah ni. Ada, kalau kita tak berjelas mungkin, yang ni ada lebih kurang dalam 3-4 ni ada gear kecil ni kan. Ni adalah planet gear, lepas tu ni dia punya carrier, lepas tu kita ada sun gear yang duduk di tengah-tengah. Okey, ni contoh kita boleh tengok sekejap lah macam mana dia berfungsi untuk jenis planet, carrier, sun dengan ring gear. Kita tengok macam mana dia berfungsi. Kita tengok just brief je. Okey,
When it comes to high-performance automobiles, automatic transmissions are the popular speed when we apply different speeds to at the same speed. Kat sini. In this case, the whole mechanism of transmission is all about transmitting different rotational speeds Jadi, in contoh macam kat sini. Okey, dia hold yang sebelah ring yang mana untuk input iaitu sun dengan planet, yang tu je yang berpusing. So the Yang ni operation of biasanya untuk gear yang rendah. Biasanya untuk reverse gear lah. Jadi dia akan pairkan antara sun dengan planet. Yang ni yang besar dia hold. Kalau untuk laju baru besarkan yang bahagian rendah. automatic transmission is gears. This is achieved in Allison transmission. They are used for transmitting power. Okey, ni dia jenis function lah. On the Kita other, akan Additional gear ratios add another planetary gear set. Second set will C4 are applied together. The ring gear increase. That of the first. Ni kita masuk sikit. Okey. Thus, dia akan ada beberapa set, dan macam saya bagi contoh tadi, dia tiga set. Katalah ni paling dekat, paling luar sekali pada output. Ini untuk set yang pertama, dia adalah ring gear untuk set yang pertama, tetapi dia akan sambungkan dengan set yang kedua pada bahagian sun gear, pada bahagian planet gear. Nampak dia satu set kan. Jadi dia akan sentiasa saling berhubung. Kalau contoh misal kata kita hold untuk bahagian ring gear pada set 1, pada set 2 iaitu pada dia punya planet gear, dia akan boleh berpusing pada satu tempat sahaja. Maksudnya dia akan bagi pada bahagian yang kedua ni, pada set yang kedua ni, dia akan berputar pada set yang laju, pada set yang pertama akan berputar pada set yang perlahan, macam tu. At the output set, the situation is up. We could take a moment to help if we can understand this arrangement. The rest of the process tu, dia akan hold, dia akan pegang, dia akan release based on clutch lah. Sebab pada setiap set ni, katalah ni set 1, 2, 3 ni, dia ada clutch tertentu dan boleh engage dua clutch dalam satu masa, dan kita takkan control lah clutch tu sebab dia automatic control kan by kita punya electronic this will system. be easy. Contoh macam inilah. Jadi dia ada set 1, set yang kedua dan set yang ketiga. Okey, sebenarnya kita ada sebelum ni lah, kita ada satu course khas iaitu transmission, tapi kita dah obsolete, kita dah tutup dah course tu sebab kita tak nak awak terlampau detail sangat tahu pasal transmission. Kita nak awak tahu just brief je, tapi awak tahu nak rujuk pada bahagian apalah. That's why kita dah kecilkan skor tu pada vehicle subsystem yang kelas awak sekarang ni, yang mana ada tajuk transmission. Dari segi calculation kita tak masukkan juga, cumanya kita tunjukkanlah macam mana kaedah pengiraan tu. Okey, just brief pengiraan. Okey. Contohnya macam ni lah, planetary gear set, gear ratio. Cara boleh dikatakan cara pengiraan atau penentuan pada gear ratio yang kita nak dapatkan untuk bahagian input dengan output tu. Okey. Macam yang saya cakap tadi, untuk bahagian ring gear, okey, bahagian ring gear kita akan jadikan dia sebagai bahagian paling laju sekali. Maksudnya kalau kita pairkan dengan kita punya sun gear yang ni, sun gear ni kalau misalnya kita hold pada bahagian carrier, sun gear akan pusing. Kalau kita hold pada bahagian carrier, kita hold, okey, carrier ni akan pusing setempat. Dia manakala bahagian kita punya pada bahagian kita punya ring gear ni, dia akan pusing kan, sebab kita tak hold, kita hold pada bahagian planet kan. Jadi pair tadi akan menyebabkan dia akan jadi laju. Okey, sebagai contoh yang sekarang ni lah, kita ada A, kita ada B. A ni kita punya sun, B kita punya ring, C kita punya planet. Kalau saya hold planet, okey, saya hold planet, ring akan berpusing, dia akan berpusing. Okey, A memang akan berpusing lah sebab dia punya sun kan. Jadi dia akan memberikan ratio yang laju. Contoh macam saya cakap ni, A dengan B. Katalah A output, B input kan. Okey,
katalah A input, B output. Nampak daripada bahagian yang laju. Ini gear yang tertinggi, yang terendah pada gear yang tertinggi. A input, B output, ataupun B input, A output. Okey, dia duduk pada bahagian ni. Sebab apa? Sebab kita hold planet. Kalau misal kata kita hold ring, pada bahagian B ni kita hold, kita akan pairkan antara A dengan C, dia akan duduk dalam gear yang rendah. Okey, sama ada AC ataupun CA. Nampak ni, AC ataupun CA. Ni dia punya ratio. Macam tu kita nak tentukan jenis kelajuan yang ada lah. Tapi ini adalah contoh pada satu set saja. Kita akan ada, macam saya cakap tadi, akan ada 3 set. Cuma penentuan yang mana whole tu, sama ada sun, ring ataupun planet, dia akan tentukan kelajuan sesebuah kenderaan lah. Dia akan menentukan dia punya output, punya speed ataupun torque pada keluaran transmission planet gearset ni. Okey. Okey, yang ni yang saya cakapkan tadi, kita ada lebih kurang kebiasaannya akan ada 3 set lah. Set yang pertama, set yang kedua dan set yang ketiga. Okey, yang ni adalah clutch lah, yang dia akan memutuskan ataupun menyambungkan connection di antara setiap gearset ni. Okey, contohnya misal kata kita tengok pada bahagian outer ni, pada bahagian set 1 ni outer dia. Okey, ataupun kita kenal dia sebagai ring. Okey, dia disambungkan kepada planet untuk set yang kedua. Set yang kedua planet. Okey, sebab itulah saya cakap tadi, sambungan untuk setiap satu set ni dia akan terkait dengan set yang lain. Okey, kalau kita tengok dalam gambar yang sekarang ni, yang di engage ataupun yang di hold adalah pada bahagian set yang ketiga. Nampak tu dia punya clutch ni rapat kan. Set yang ketiga dengan set yang kedua. Manakala set yang pertama dia bebas. Okey, jadi yang kita faham dekat sini, ring gear untuk set yang ketiga dengan set yang kedua dia tak berpusing. Untuk planet sun, ring, satu set ni semua berpusing, dan ni adalah dia punya output. Ini adalah input daripada engine lah. Dalam ni ada lagi internal clutch lah. Okey, dia macam tu. Okey, itu adalah pada bahagian kita punya automatic transmission yang kita biasa pakai lah. Kita ada manual, kita ada automatic. Yang biasanya automatic dia punya design macam yang kita tengok tadi. Okey, lepas tu kita ada tengok juga pada bahagian kita kenal dia sebagai AMT ataupun automatic manual transmission. Dia adalah kalau kita tengok nama dia lah, dia adalah manual transmission yang mana dia automated kan. Okey, yang kita tengok dekat sini dia punya definition is a type of automatic sequential transmission. Maksudnya daripada gear 1, 2, 3, 4, 5 dia maksudnya ikut sequential lah, ikut step lah gear dia kan. Lepas tu transmission is use a transitional manual gearbox with electronically controlled clutch. The gear shift are automatic and the need for a clutch pedal is eliminated. Yang biasanya kalau untuk manual transmission kan kita ada pedal yang ketiga, iaitu pedal clutch, yang kita perlu tekan untuk disengage antara engine punya pusingan ke transmission. Kita tekan clutch untuk dia hold dulu. Okey, kemudian kita tukar gear, lepas tu baru dah dia engage balik. Yang mana kalau kita tengok dia punya speed dia lebih kurang lah. Kalau misalnya kata kita ada RPM, kita ada time contoh. Okey, bila kita masuk ke gear 1, sebelum katalah ni gear 1, sebelum kepada gear 2 dia akan drop dulu RPM dia sikit, lepas tu baru dia start naik balik. Lepas tu baru dia lurus. Dia masuk dah gear 2 dan seterusnya lah. Yang ni adalah loss RPM pada manual transmission. Kalau kita pakai automatic transmission ataupun automated manual transmission, dia akan mengurangkan loss pada pertukaran gear. Sebab apa? Sebab dia akan eliminate human error lah. Dia akan tukar tu lebih baik lah pertukaran dia. That's why dia adalah
sebahagian daripada automatic transmission, tapi yang kita create ataupun kita tambah actuator pada bahagian clutch itu. Okey, sebab kalau kita compare, contohlah kita nak buat drag race, kita tengok yang lumba antara pendek tu kan, lebih kurang dalam 1 km punya drag race contoh kan. Okey, kebiasaannya drag race ni dia orang akan pakai manual transmission instead of automated ataupun automatic transmission. Sebab apa? Sebab untuk RPM shifting, manual transmission adalah lebih baik untuk pecut kalau kita comparekan dengan automatic transmission ataupun AT. Okay, that's why dia perlukan manual. Okay, tapi kalau kita top up elemen automated dan manual pula tu, maksudnya dia akan secara logik ni akan lebih baik lah daripada yang normal punya automatic transmission ataupun AT punya yang biasanya lah. Okay, that's why dia design AMT. Kebanyakan pada kereta-kereta yang Continental lah ada AMT punya sistem ni. Okay, nah ini yang saya cakapkan tadi lah. Kalau kita tengok gambar yang ke atas tu, okay, kejap gambar yang ke atas ni adalah MT ataupun manual transmission. Yang bawah ni automated manual transmission, yang mana dia convertkan kepada automated. Yang ke atas ni kita tengok dia masih ada lagi clutch. Ini yang biasalah, dia ada clutch, dia punya gear lever. Okey, clutch ni dihilangkan, yang mana digantikan dengan actuator untuk bantu pertukaran gear. Manakala untuk bahagian manual punya lever tu tadi pun dia gantikan dengan yang macam automated ataupun AT punya sistem lah, automated transmission system, yang kita letak pada drive. Nanti pandai-pandai lagi box tu tukar sendiri kan. Jadi macam tu lah juga untuk AMT ni. Tapi dia punya dalam internal ni, maksudnya shifting kan, kita ada gear lever, dia ada fork untuk tukar synchronizer untuk setiap gear yang macam kita bincangkan pada manual transmission tu kan. Dia pun ada sistem yang sama. Kalau macam konsep AT, dia pakai sun gear ataupun planetary gear punya sistem kan. Yang ni pakai standard punya gear shifting, tapi yang ditukar pada bahagian yang pertama clutch, yang kedua lever. Dua ni tukar. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia akan automatic off clutch and gear shifting operation, element clutch and pedal, clutch pedal. Okey, modification of gear shifting lever. Apa ni? Dua ni macam kita cakap yang tadilah. Clutch dah tak ada, gear shifting lever pun tak ada. Lepas tu minimum modification in manual transmission. Maksudnya kita masih boleh pakai gearbox yang sama, cuma dia tukarkan pada gear lever dengan clutch pedal untuk tukar dia punya, untuk engage dengan engage clutch. Okey, itulah AMT. Okey, jadi apa dia punya kelebihan dia, apa dia punya kekurangan dia? Kalau kita tengok dia punya kelebihannya, ya macam kita bincangkan tadi, dia akan pertukaran gear tu lebih cepat lah, mengelakkan error lah, loss pada human error tadi. Okey, very easy to use, very easy to use, provide comfortable driving experience. Kalau kita pakai manual transmission, kita akan rasa dia punya reduce RPM, lepas tu baru pick up balik. Tapi kalau mungkin pakai AMT, dia akan mengurangkan rasa reduce RPM tu. Model automated transmission manual transmission in term of performance and fuel economy. For sure lah, performance kita akan dapat paling terbaik kalau kita compare dengan manual transmission. Okay, kalau kita compare dengan AT pula, automated transmission, for sure lah dia akan lebih cepat untuk pecut lah. Okay, dan untuk fuel economy lah, sebab dia dah control by ECU pada bahagian transmission. Jadi pertukaran gear tu dia bukannya high RPM baru tukar, sebab high RPM minyak dah pakai banyak kan. Lepas tu kebiasaannya kita tak perasan, kalau contoh dah RPM dah sampai lebih daripada 4, baru gear tu mengaum, baru gearbox mengaum, baru nak tukar kan. Tapi yang ni dia akan tukarkan lah. Okay, itu kelebihan untuk AMT. Okay, untuk dia punya AMT, complex and prone to failure. Sebab apa? Sebab kita convert, dia bukan convert, dia sebenarnya dah memang design untuk AMT, tapi disebabkan kesesuaian mungkin pada bahagian
gear lever dengan clutch system tu, mungkin dia menyebabkan berlakulah failure yang bukan biasa pada manual transmission lah. Okay, malfunction and unsatisfactory performance due to variety of possible issues. Okay, jadi macam-macam lah isu yang unknown, yang tak biasa berlaku pada manual transmission berlaku pada AMT. More expensive than manual transmission for sure, sebab adanya actuator, itu sudah pastilah. Expensive to repair sebab dia akan terkait dengan yang atas lah. Sebab apa? Sebab kita perlukan pakar lah yang dalam dalam bahagian kita punya technician lah, ataupun kita punya mekanik yang pakar pada bahagian actuator dan sebagainya, dia boleh encounter lah macam mana nak tentukan bahagian apa yang rosak pada dua bahagian yang kita tukar tadi, iaitu pada bahagian clutch dengan pada bahagian gear lever. Sebab kita tukar kepada actuator kan, jadi dia akan perlukan pakar lah untuk tentukan apa yang rosak. Okay, jadi that's why dia perlukan dia akan memerlukan kos yang lebih tinggi kalau compare dengan manual. Sebab manual mostly kalau berkaitan dengan mechanical, dia tak mahal kalau kita comparekan dengan elektronik. Okay, okay, seterusnya kita akan tengok kepada CVT pula. Sebab kita kan ada mula-mula tadi manual transmission sebelum kelas yang sebelum ni. Lepas tu kita ada automated ataupun automated transmission. Lepas tu kita ada automated manual transmission. Lepas tu sekarang kita masuk pula yang keempat, iaitu CVT. Jadi seperti yang awak semua pernah dengar lah, biasanya CVT semua orang tahulah. Maksudnya nama tu CVT, Continuous Variable Transmission. Okay, cumanya macam mana dari segi functionality tu, yang tu kita akan tengok dalam kita punya slide yang ni lah. Okay, dia punya main idea CVT ni adalah unlimited gear ratio ataupun infinite number of gear ratio, yang mana kalau kita tengokkan kat gambar yang ni kan, kalau kita tengok daripada top view, katalah kita ada pulley, yang ni lah pulley-nya. Okey, jadi let's say lah kita ada belting. Okey, ni belting. Okey, jadi pulley ni dia akan boleh bergerak ke kiri dan ke kanan, yang mana bila dia bergerak ke kiri sebagai contoh, dia semakin rapat. Okey, nanti belting ni akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas, nanti dia punya diameter, effective diameter tu, kalau kita tengok daripada side view, tengok daripada tepi, asalnya dekat sini, asalnya belting tu kat sini. Okay, bila kita compress, dia akan naik ke atas, dia akan jadi radius yang besar, dia akan jadi perlahan. Okay, kalau dia makin jauh, maksudnya kalau gerak sebelah kanan, dia makin jauh, dia akan jadi kecil, dia akan jadi RPM yang tinggi. Okay, jadi perubahan di antara tinggi ke rendah tu kan, setiap bahagian ni daripada point sini dia akan bergerak sikit. Setiap point tu dia ada dia punya ratio yang tersendiri. Okay, jadi kita tak boleh cakap yang dia ada gear ratio yang tertentu. Okay, that's why dia akan ada pertambahan gear ratio, pengurangan gear ratio. Number tu infinite. Macam tu. Dia bukan macam yang biasa kan, gear 1, katalah gear 1, katalah 4, dia punya ratio lah. Lepas tu gear, katalah gear 2, katalah 2.3 contoh, ni 4.0 dan sebagainya. Dia tak ada yang macam ni. Dia akan ada gear 1 ke gear 2, setiap perubahan katalah 4, dia akan ada sebelum ke gear 2 ni 3.9, 3.8, 3.7 dan sebagainya. Dia akan ada perubahan mengikut ratio dia punya pulley itulah. Okey. Poin yang ketiga dia adalah seamless power delivery. Sebab apa? Sebab dia tak ada jerking lah. Sebab perubahan daripada 4 ke 2.3 ni contoh, dia akan ada terkejut lah kan, sebab perubahan gear daripada RPM yang A kepada RPM yang B. Manakala kalau kita pakai CVT, perubahan ke gear 1 ke gear 2 ni dia akan secara smooth, seamless power delivery inilah. Okay, constantly changes gear ratio to optimize engine efficiency, allow the engine to revolution almost immediately to deliver maximum torque. Okay, jadi dia punya transition power tu dia tak ada hole lah, tak ada. Maksudnya kalau contoh macam yang kita explain awal-awal tadi, kalau untuk yang gear yang biasa dia akan ada jerking lah.
Okey, tapi yang untuk CVT dia akan continuous saja macam tu. Ni pertukaran gear 1 ke gear 2. Ni gear 1, gear 2 dia tak ada losses kat sini. Okey. Itu apa tu? Dia punya definition yang very basic lah untuk CVT. Okey, kita tengok video berkenaan dengan CVT how it works. Let's take a look at the most common CVT, the variable diameter pulley transmission. This transmission uses a belt to transmit power from the input shaft to the output shaft. By axial movement of sheaves, the overall gear Kalau yang besar, dia akan jadi perlahan. Yang kecil, dia akan jadi RPM tinggi ataupun laju. ratio can be adjusted continuously, as indicated by the red markings. Satu lagi release. This is only possible through the movement of the sheaves. Dan dia tak ada When the pulley sheaves are biasanya punya gearbox, dia memerlukan satu sistem ataupun gear ratio yang panjang lah, sebab ada pelbagai gabungan ataupun combination gigi gear kan. Tapi bila ada CVT, dia hanya perlukan dua set of pulley, yang mana untuk satu input, satu output, yang dia transferkan dia punya force melalui belting. far apart, the pulley is just like a small gear. When the sheaves are close together, it acts as a large gear. Itu untuk kontrol lah gerakan pulley ni ke depan ke belakang. Since the length of the belt must always be the same, both the sheave of the input and the output must be adjusted simultaneously. Dia akan berubah lah dia punya ratio dia. Bila dia release, dia akan turun ke bawah. If a cross section through the belt is created, we can see its V-shaped design. Okay, ni belting dia. Dia punya That way, a movement of the belt is possible. compress, dia akan naik ke atas. Okay. Scooters usually use a V-belt made from rubber or polymer. Pakai jenis yang getah lah. More often than not, these are cogged V-belts. Kereta dia pakai That jenis way, besi the belt has yang enough banyak. flexibility to adjust itself to the variable diameter of the pulleys. Another way of transferring power from steel belt made of many steel elements. Kereta lah yang The steel elements are held in place by several thin steel bands that bend easily. Vehicles with a power of up to 300 horsepower can use such a metal belt. band lah. A CVT chain is composed of rocker pins that connect it to the variable. As soon as the scooter moves, the pulleys turn and a centrifugal force acts on the weights. Pakai centrifugal force yang mana The higher the speed of besi ni akan lepas keluar untuk buka pulley. Dia pakai centrifugal force. Kalau motor tu perlahan, dia punya minyak dia perlahan, dia akan masuk ke dalam. Jadi pulley tu akan menguncup. Macam ni, kita tengok ada video rasanya. Okey, ni kalau ke dalam lah. Okey, kalau dia pasang penutup pulley tu, ni mesti kat motor lah. sheave is placed on the weights, this sheave will move as soon as the weights are pushed outwards by centrifugal forces. Tolak lah dia punya pulley. Fixing one sheave axially will result in an axial movement of the other one when the motor scooter accelerates. Gerakan tu dia kawal. When it comes to automobiles, technology won't work. In modern cars, to adjust the position of the sheaves via oil pressure. Daripada hidrolik lah. Here, oil pressure is supplied by an oil pump. Dia memerlukan hidrolik untuk kawal itu pergerakan pulley. So, if you want Okey, ni contoh-contoh CVT lah yang biasa digunakan dalam bidang otomotif, tapi yang kebanyakannya yang pertama ni lah metal push bell ni, yang nombor satu ni metal push bell. Yang lain daripada tu toroidal pun banyak digunakan, tapi tak sebanyak metal push bell lah. Magnetic, infinite variable transmission, hydrostatic, ICVT dan sebagainya. Yang toroidal pun agak biasa juga, yang mana konsep dia hampir sama dengan metal push bell. Kalau contoh yang ni toroidal ni yang akan bergerak. Okey, yang ni akan rotation. Jadi misalnya kata kalau dia bergerak ke belakang ataupun ke bawah ni, jadi nanti rotation ni ataupun yang bahagian pemutar ni dia akan transfer input output kan. Jadi dia akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak ke sini. Okey, contohlah ni bergerak ke atas, ni bergerak ke bawah. Yang ni maintain. Okey, jadi dia akan ubahlah, katalah ni semakin dekat. Ni semakin ni sama. Dia semakin jauh ataupun samalah. Ni makin gerak ke belakang, ni makin ke depan. So dia akan menyebabkan perubahan ratio yang ni, yang dekat dengan yang jauh. Okey, kalau yang ni samalah one to one lah.
Okay, kalau CVT dia pakai 2 set of pulley macam tu. Kalau macam ni dia pakai satu set tapi rotation tu yang dibezakan. Okay, tapi biasanya untuk CVT ni kelemahan dia yang paling utama sekali adalah slip. Misal kata kalau contoh belting ni house, contoh belting ni minyak tak okey, dia punya minyak CVT kan dah terlampau lekat dan sebagainya, dia akan menyebabkan slipping. Kalau misal kata ni kita ada dia punya permukaan puli, okey, dia tak dapat cengkam force tu pada dia punya puli tu, dia akan slipping. Sebab apa? Sebab tadilah keadaan-keadaan yang saya cakapkan tadi. Jadi that's why kan ramai orang cakap, kata minyak CVT ni penting, minyak CVT ni penting. Yes, memang sangat penting. Kalau tak kena masa, dia akan menyebabkan kita punya efisiensi untuk transfer daripada force ataupun torque pada engine kepada kita punya output shaft dan ke tayar, dia tak akan dapat 100% lah, dia akan ada losses. That's why penting lah dari segi penjagaan CVT ni, dia punya transmission gearbox ni ya. Okay, ni macam yang kita bincangkan sebelum ni. CVT ni dia dapat selesaikan masalah yang ni lah, yang jerking ni. Yang ni dia tak ada, dia akan continuously, nama pun continuous variable transmission kan, dia akan continuously tukar kita punya gear. Engine speed ni akan berubah dengan baik lah, tanpa ada jerking ni lah. Yang ni kita tak nak. Okay, automatic transmission, manual transmission sama lah. Okay, lepas tu kalau kita comparekan ni sama maksudnya perubahan dia punya RPM tu, kita perlu tekan clutch, reducekan RPM, baru kita boleh naikkan balik speed dia. Reduce RPM, maintain velocity, naikkan balik. Ini manual. CVT bila awak tekan, dia akan terus naik je dia punya velocity. Okay, kalau untuk yang macam saya terangkan mula-mula tadi, kalau kita comparekan antara manual dengan automatic transmission, sudah pastinya kalau kita untuk accelerate, okay, kita akan pakai manual transmission. Sebab pertukaran gear tu dia lebih cekap lah compare dengan CVT, compare dengan automatic transmission. Tapi kalau comparekan pula dengan CVT, dia adalah lebih cepat kalau kita comparekan dengan manual transmission. Sebab apa? Sebab kita tekan je, dia akan terus berubah gear tanpa ada gear reduction yang ni. That's why untuk pecut CVT lebih cepat lah, lebih tinggi lah kadar pecutan dia. Okay. The continuous variable transmission CVT proved 35% more efficient than manual transmission MT. Okay, sebenarnya satu je sebab ada losses kat sini. That's why CVT lebih efficient. Okay, ni samalah poin yang kita cakapkan tadi untuk accelerate. CVT yang paling cekap ataupun cepat untuk accelerate. Okay, ini saya dah terangkan tadi, yang mana kalau katalah ini driver daripada engine, yang ni kepada tire ataupun shaft lah, drive shaft. Okay, kalau dalam keadaan macam ni, maksudnya engine laju, tayar perlahan. Kalau yang ni engine perlahan, tayar laju. Sebab apa? Sebab keadaan diameter ni lah. Okay, kalau diameter dia besar, RPM akan menurun macam tu. Okay, sama lah yang ni pergerakan puli tadi menyebabkan perubahan pada dia punya gear ratio. Okay, ni advantage dengan advantage lah kalau kita pakai CVT lah. Okay, kita tengok poin-poin penting. Dia akan mengurangkan engine fatigue. Sebab apa? Sebab tak ada jerking perubahan gear tadi. Okay, lepas tu cheaper and lighter. Lighter tu confirm lah. Sebab apa? Sebab set of gear tu tadi dia hanya satu set, satu box yang kecil. Macam kita tengok dekat kita punya training tadi kan, kita punya trainer yang dekat lab automotive system tu kan, dia punya gearbox memang kecil. Kalau kita comparekan dengan manual transmission ataupun automatic transmission, memanjang, tapi dia lebih kurang separuh daripada saiz tersebut. Okay, lepas tu smooth, responsive, quiet to drive. Kalau kereta yang Honda yang awal-awal dicipta untuk pakai CVT ni, antaranya Honda City IDSI, Honda City IDSI, dual spark ignition, intelligent dual spark ignition Honda City.
Dia pakai konsep, dia pakai CVT lah, yang mana yang ni engine ni pun special juga. Jadi engine dia pakai satu silinder ada 2 spark plug. Maksudnya dia ada 4 silinder, dia ada 8 spark plug. Biasanya satu kan, satu silinder satu spark plug, dia ada 2. Okey, dan dalam masa yang sama dia pakai, masa itulah dia teknologi CVT. Okey, memang sangat lancar lah perjalanan untuk pertukaran gear tu, memang tak rasa langsung ya. Okey. Okey, kita tengok disadvantage-nya. Limited torque capacity. Sebab apa? Sebab kalau torque dia menaik, dia akan ada slipping. Dia dah start slip dia punya belting. Sebab kita compress, kita perlukan torque yang tinggi lagi, dia dah tak boleh, dia akan ada loss. Okay, considerable loss of the power, samalah konsep yang tadi. Slipping, sama. Ini the biggest issue of the CVT. Dia punya slipping tu memang masalah, sebab ialah kita perlukan belting yang dapat sentiasa 100% transfer force. Kalau contoh gear kan, dia akan sentiasa engage kan, dia akan sentiasa macam tu, tak jaranglah dia akan langgar macam tu kan. Tapi kalau untuk CVT, dia mengharapkan friction di antara kita punya pulley dan kita punya belting. Dia mengharapkan yang tu je. Tapi kalau kita pakai dekat motor, dia sama konsep dengan gear lah, sebab belting dia ada gigi kan. Tapi kalau yang jenis CVT kereta ni, dia tak ada gigi, dia mengharapkan friction saja. That's why ni lah, slipping is the biggest issue lah. Rubber band effect, yang ni kalau motor tadi dia pakai gigi okey, tapi gigi rubber ni dia boleh expand. That's why dia akan ada loss kat situ lah. Okay, dan pembangunan ni sangat masih lagi berlaku lah sekarang ni untuk CVT ya. Untuk manual transmission dan automatic transmission dah agak saturated lah, maksudnya dia punya development tu dah slow down. Kalau CVT ni masih ada lagi lah. Okay, sebab kita nak dapatkan transition di antara gearing tu, dia nak paling the best ataupun smooth kan. Jadi dia perlukan benda yang macam, ataupun transmission yang macam CVT ni lah. Tapi disebabkan dia punya disadvantage tu, mungkin ada beberapa perkara lah yang perlu ditambah baik untuk study CVT ni untuk yang akan datang ya. Okey, seterusnya yang kelima kita akan tengok DCT ataupun dual clutch transmission, ataupun yang biasa, yang ada juga orang panggil, dia tak biasa lah tapi jarang ada juga orang panggil, iaitu DSG, iaitu direct shifting gear. Okey, yang ni teknologi ni pun dah adapt dekat motor lah, yang motor untuk high end punya motosikal lah. Okey, yang mana dia adalah manual transmission, tetapi dia ada 2 clutch untuk membolehkan gear pertama engage, gear kedua engage. Maksudnya 2 gear engage dalam satu masa, yang mana gear 2 tadi standby tapi engage, gear 1 dah memang dalam keadaan running lah. So bila masuk gear 2, dia dah terus masuk tanpa shifting dalam keadaan low RPM dan naik balik, tak. Dia akan terus engage. Okay, dipanggil DCT ataupun dual clutch transmission. Okay, kita tengok point yang kedua. Okay, one for odd numbers gear and reverse, and other one for the even numbers. Contoh macam gear 1, gear 3, gear 5, satu clutch, gear 2, gear 4, gear 6 contoh, satu lagi set of clutch. Dia ada 2 clutch, dia ada inner dengan outer clutch. Dia punya shaft tu lah, dia ada inner dengan outer shaft kan. Dengan clutch pun sama juga, dia akan ada pertindihan clutch. Okay, DCT allow the drivers shift smoothly up and down through the speed ratio without loss of power, torque and traction. Disebabkan clutch yang pertama engage, clutch kedua dah ready, that's why dia ada smooth lah, dia punya gear changing tu up and down lah. Okay, in the gearbox there's no torque converter to steal power from the drive. Okay, kalau biasanya torque converter ni nak membantu untuk tadi dia macam automatic gear transmission kan. Jadi dia memerlukan torque converter untuk increasekan power sebelum drive, tapi while one clutch is active, net ratio on the second clutch is pre-release. Jadi clutch yang seterusnya tu dah ada torque dia pun. Jadi that's why dia just engage saja.
The key attraction for this the CVT is the excellent fuel economy and beneficial impact on reduce emission, especially CO2. Okay, jadi pertukaran di antara gear tu menyebabkan power daripada enjin tu akan loss, bazir, dan akan menyebabkan pencemaran lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita perlukan putus perhubungan di antara enjin dengan transmission. Sebab kan pertukaran gear tu diperlukan synchronize antara speed, kedua-dua speed tu lah. Okey, tapi disebabkan daripada situ kita perlu hilangkan ataupun tinggalkan enjin tu dalam keadaan idling, maksudnya tanpa power, kena dropkan power dia. Situ kira bazir lah, sebab just for the sake of gear changing. Okey, tapi kalau di CT konsep tu dah tak ada, dia terus transfer dia punya force, sama macam konsep pada CVT lah. Dia akan menyebabkan fuel economy ataupun pencemaran alam tu dari segi emission tu akan dapat dikurangkan lah. Okay, kita tengok dulu konsep DCT tu macam ni supaya kita lebih jelas apa yang saya maksudkan tadi. Ada dua. A transmission technology that offers the convenience of an automatic transmission and the fuel efficiency of a manual. To understand how this arrangement offers the smooth is in fact a regular manual transmission fitted with a hub. Yang ni yang biasalah, yang mana untuk manual transmission dia akan ada. If the sleeve gets connected to the synchronizer teeth, the corresponding gear will be connected to the shaft. Masa shifting lah. But the sleeve and gear will be rotating at different speeds during the transmission operation, so it is impossible to achieve a connection at this stage. They're pressed together. Okay, ni kita punya clutch lah, yang mana kita akan putuskan hubungan antara Ring is pressed together, has to be discontinued by pressing a clutch pedal. This means that for a short period of time, disebabkan untuk pertukaran gear daripada satu ke dua, contoh gear satu ke gear dua, kita perlu interrupt untuk transition phase, yang mana sebelum synchronizer itu masuk, dia akan reducekan speed, baru dia akan synchronize balik dalam keadaan speed yang seterusnya lah. The drive wheels will not get power. You can experience this sluggish acceleration while you shift the gears in a manual transmission car. Third gear dia akan ada perubahan atau pengurangan dia punya speed. One clever way to overcome transmission stacks. Tapi dua clutch transmission, kalau kita tengok dekat sini, dia akan ada inner dengan outer. Yang inner ni warna hijau. Yang ni set yang lain, set yang contohlah set yang B, yang warna merah ni untuk set yang A, odd dengan even. If you will transmit pack connected to the dia sama juga. Macam ni tengok. Untuk yang even dia akan pakai 2, 4, 6 warna merah yang paling luar. Untuk yang odd number 1, 3, 5 dia pakai yang sebelah dalam, sebelah kecil. Assume you are in third gear. Suppose you want to change to the fourth gear. In a DCT, the sleeve of the fourth gear is connected in advance, even when the third gear sleeve is already connected. Kemudian 4 dah connected. This means that to move to the fourth gear, what you have to do is simply release the green clutch set and engage the red clutch set. This pre-selection of gears guarantees a constant power flow even during the transition phase. Thus, you will get a smooth driving experience as if you are driving an automatic transmission vehicle. Depending on the driving condition, will be with the help. Engage even if your vehicle is moving forward, as long as the vehicle. Itulah yang kita ataupun apa yang kita nampak macam mana DCT ataupun dua clutch ataupun dua acting clutch ni berfungsi lah. Yang ni gambaran yang lebih jelas lah dalam bentuk figure kan. Kalau kita tengok dekat sini, yang warna hijau ni adalah inner, yang merah ni adalah outer. Katalah yang ni untuk odd number, yang ni untuk even, 2 dengan 4. Jadi clutch ni special lah, macam yang kita tengok tadi kan, dia akan ada 2 clutch ini dengan outer untuk menentukan mana satu yang engage dalam satu masa. Jadi satu je yang boleh active engagement. Katalah satu tengah berfungsi, jadi 2 pun dah masuk dah, synchronizer dia dah masuk. Jadi bila release clutch untuk yang outer, inner pula engage, dia terus continuous dia punya power. Yang ni samalah, konsep samalah, inner dengan outer, ada 2 set of clutch and dia punya shaft dia.
Okey, yang ni comparison lah antara DCT dengan CVT, yang mana kita macam saya bandingkan tadi, dia hampir samalah DCT dengan CVT. Sebab apa? Sebab dia punya power tu continuous tanpa ada interruption dari segi pertukaran gear satu daripada gear satu gear ke gear yang lain lah, atas ataupun bawah lah. Okey, jadi apa perbezaan antara dua ni? Okey, fuel economy, potential ni memanglah. Sebab apa? Sebab tadi pertukaran gear tu tanpa membiarkan enjin dalam keadaan idling kan. Lepas tu direct mechanical coupling. Okey, kalau kita tengok kepada CVT, CVT dia akan menyebabkan slip pada kita punya pulley dengan dia punya belting. Tapi disebabkan kalau kita pakai DCT ataupun dual clutch transmission ni, dia pakai gearing system. Jadi bila pakai gearing system, dia akan sentiasa connected dengan di antara dua gear tadi kan. Cumanya dia kelebihan dia apa tu, kalau kita tengok tadi, dia akan continuously engage kalau kita compare dengan yang biasa punya transmission. Okey, minimal torque interruption, minimal power loss. Okey, smoothness, gearless operation, scale by higher install production capacity, small car. Nampak sebab apa? Sebab CVT adalah kecil, transmission dia kecil. Okey, dia punya kontra untuk DCT adalah cost. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dari segi size pun, dia memang lagi besar lah daripada CVT. Seterusnya, untuk bangunkan dua clutch dalam satu transmission sememangnya bukan sesuatu yang mudah lah, sebab awak perlu engage satu clutch dalam satu masa, tapi dua synchronizer berfungsi dalam masa yang sama. Sudah pastinya R&D, pembangunan dari segi cost, dari segi maintenance memanglah tinggi kalau kita compare dengan CVT harshness mungkin tak berapa lah, sebab dia ada dual acting basically an automated manual transmission. Dia adalah manual tapi di automated kan, macam tu. Dia macam apa tu, AMT lah. Tapi AMT tu memang clearly adalah manual transmission yang dikonvertkan, tapi yang ni dia macam dual, dia ada dua clutch kan. Jadi dia boleh juga dia bagi manual transmission juga macam tu. Okey, tapi itu sebenarnya bukan kontra lah. Tak ada masalah pun Jadi CVT no gear shift feeling, sebab awak tekan je pedal minyak, dia akan terus tukar ratio tanpa memang tak akan rasa lah shifting Okey, NVH drone at any speed, sebab mungkin masa pertukaran gear tu dia rasa macam ada vibration sikit pada dia punya pulley tu kan, dia akan naik ke. Tapi yang ni pun bukannya tu kontra tu CVT lah, dia tak akan rasa sangat boleh masukkan tapi tak kontra. Limited power capability disebabkan ada slipping, calibration delicate, complex torque control. Ni sama case lah, disebabkan dia ada slipping tadi, dan that's why dia tak boleh nak full transfer lah dia punya force tu kan, dia ada losses. Okey, tapi kalau isunya dia boleh diselesaikan pakai belting mungkin yang ada gigi tapi besi, tapi tak logik lah. Okey, that's why dia pun masih lagi dalam, saya cakap dalam kajian lagi untuk CVT ni, dia boleh tambah baik lah supaya boleh elakkan power losses. Sebab kalau pakai besi pun masa nak pertukaran gear, masa dia punya nak pergi ke pulley tu, dia perlukan dalam keadaan yang bulat lah, saya boleh cakap bulat ataupun separa bulat. Jadi kalau pakai besi dia tak boleh bending, that's why dia ada rubber element ataupun steel rubber pada tengah-tengah besi tu, pada tengah-tengah dia punya belting tu. That's why dia masih memerlukan elemen untuk dia jadi fleksibel, untuk dia boleh straight dan boleh separa bulat. Tapi kalau dia pakai dekat motor macam yang kita bincang tadi, pakai gear tak ada masalah. Tapi untuk motor, dia punya speed, dia punya torque lebih kecil kalau kita comparekan dengan yang kereta torque yang tinggi. Jadi that's why dia perlukan besi. Cumanya kelemahan besi macam saya cakap tadi, dia akan ada kelemahan masa dia nak buat separa lengkung tu lah. Dia tak boleh, dia bukan tak boleh, dia akan ada kelemahan lah. Okay, mungkin macam yang kita bincangkan tadi, ada ruang untuk menambah baikan dari segi dia punya
belting dan slipping antara puli dengan dia punya belting. Okey. Yang ni simple comparison lah di antara yang 5 yang kita bincangkan tadi, iaitu manual transmission, automatic transmission, AMT, automated manual transmission, CVT dan DCT. Dari segi fuel consumption, weight, comfort, sporty technologies package and system cost. Yang paling obvious untuk system cost, paling jimat manual transmission lah, sebab macam yang saya ada cakapkan awal-awal tadi, lagi banyak mechanical part, lagi murah lah costnya. Okay, kalau kita tengok CVT dengan DCT, dia banyak elektronik, that's why dia punya cost dah jadi negatif lah, dah jadi sini jadi negatif. Yang ni banyak mechanical part, yang ni banyak electronic part. Okay, dari segi teknologi, for sure DCT akan menang dengan CVT. Okay, sebab dia new teknologi kan, untuk dia tambah baik sistem yang ada manual transmission, tapi dari segi cost dia akan kurang. Dari segi comfort, CVT dengan DCT, CVT paling tak rasa lah dia punya pertukaran gear tu. Okay, untuk manual transmission dengan AMT tu kira biasa lah. Sebab apa? Sebab ada power losses tadi dari segi RPM, reduce dia punya speed engine, lepas tu baru naik balik lepas tukar gear. Okay, dari segi fuel consumption, manual transmission dia akan jimat lah, sebab kita tak ada RPM tu, kita perasan lah naik baru kita tukar kan. Sama macam CVT memang dia punya gear ratio tu tak akan kacau lah. Jadi pertukaran gear tu ke atas atau ke bawah memang tak kacau dari segi fuel consumption. Begitu juga dengan DCT. Sebab apa? Sebab clutch tadi ready untuk di antara satu dengan yang lain, gear odd dengan gear even. Okay. Okay. Okay, last sekali kita masuk kepada final drive dengan differential lah. Yang ni selepas daripada transmission, dia akan ada satu lagi kita panggil dia final drive lah, sebelum dia masuk kepada kita punya axle. Okay, differential ni biasanya untuk kereta yang rear wheel drive. Untuk final wheel drive, dia akan ada final drive pada clutch biasanya lah, pada kita punya transmission lah. Okay, kalau kita tengok dia punya point kat sini, the purpose of final drive to assemble to provide the final stage of gear reduction to decrease RPM and increase rotational torque. Okay, sebab kalau macam yang kita tahulah, RPM tinggi, torque rendah, that's why dia perlu reduce lagi final time atau final gear reduction untuk menaikkan rotational torque. Okay, biasanya dia akan ada pada 3.1, 3:1 pun 4.5:1 lah, depend on the application lah. Sebab kalau lagi rendah, lagi tinggi dia punya gear ratio, lagi tinggilah torque yang dia akan dapat lah. Okay, in front wheel drive application, the final drive is differential assembly inside the transmission case. Okay, ni kalau front wheel drive, differential tu pada transmission lah. Kalau rear wheel drive, dia akan letak pada bahagian belakang. The final drive and differential assembly sit in the rear of the vehicle. Yang kita tengok pada kenderaan contoh yang ada 4 wheel drive tu, yang 4WD tu, pada bahagian belakang tu, ataupun kebanyakannya truck lah, dia ada satu belakang, ada satu box bulat tu. Lepas tu daripada box tu dia ada satu shaft daripada depan ke belakang. Box tu lepas tu dia akan separate pula kepada tayar belakang kiri dan kanan. Tu ada yang tengah-tengah tu, yang box tu adalah differential. Okey. Okey, contoh macam yang dekat sini kita tengok dia ada propeller shaft, yang ni daripada engine. Okey, dia akan hantar kepada kita punya differential. Differential ni dia akan ada inner shaft untuk sebelah kiri dan kanan. Okey, yang ni crown wheel ni ataupun crown gear ni dia akan dikayuh oleh propeller shaft lah. Okey, dan kayuhan ni dia boleh membezakan pusingan di antara tayar kiri dengan tayar kanan. Dia punya main objektif dia untuk membolehkan tayar berpusing dalam keadaan velocity ataupun speed yang berbeza pada pusingan radius tertentu. Contoh macam kita
kita bagi contoh lah, nanti kita akan tengok video tapi saya bagi contoh dulu. Misal kata kita kawat kaki, contoh kita akan buat satu baris panjang. Okey, baris panjang tu dia nak pusing dalam satu radius. Okey, kalau misal kata dia nak pusing dalam satu radius, yang sebelah dalam ni dia punya langkah lebih sikit kalau kita compare dengan luar. Yang luar ni macam seolah-olah kena lari lah, sebab dia nak pusing, dia nak kereta dalam satu radius yang sama kan. Jadi yang sebelah luar ni dia jadi lebih laju, yang sebelah dalam dia akan jadi lebih lahan. Jadi kalau kita tunjukkan pen ni tadi macam seolah-olah tayar, katalah ni tayar sebelah dalam ni tayar sebelah luar. Jadi bila kita belok tayar ni, kalau misalkan kita nak belok ke kiri kan, ni tayar sebelah kiri tu dia akan cuba maintain untuk tak pusing laju, manakala yang sebelah kanan dia akan pusing laju sebab dia nak belok ke kanan, belok ke kiri kan, macam ni kan. Jadi tayar ni dua ni pusingan dia berbeza. Okey, katalah ni speed ni 10, speed ni 40 contoh. Macam mana kita nak buat dalam satu shaft dua speed yang berbeza? Itulah datangnya ataupun hadirnya differential. Dia membolehkan tayar sebelah kiri dan sebelah kanan berpusing dalam speed yang berbeza. Kalau kita tengok kat sini, ni adalah kalau biasalah dalam satu shaft yang sama kan. Tapi dia terputus disebabkan ada concept differential. Ni shaft yang pertama, ni shaft yang kedua. Yang ni gear-gear ni lah yang akan bantu dia untuk dia boleh berpusing dalam RPM yang berasingan. Itulah sebenarnya datang perkataan differential tu lah. Dia akan differkan antara dua pusingan tayar. Okey. To aim the engine power at wheels to act a final reduction of vehicle, macam saya cakap tadi, sebab dia nak naikkan dia punya torque. Okay, to transmit power to the wheels while allowing them to rotate at a different speed. This is one that earn the differential at this name. Ni lah sebenarnya datang nama differential tu, sebab dia boleh bezakan speed di antara tayar sebelah kiri dan kanan atau sebaliknya. Okay, car will spin at different speed since it's equal distance travel divided by the time it takes to go that distance. Ni lah contoh macam kita cakap membelok tadi kan. Jadi tayar sebelah dalam untuk turning radius, kalau kita compare dengan sebelah luar perlu lebih laju. Engine tak ada masalah, dia boleh transfer dia punya force ataupun dia punya torque. Tapi adakah tayar boleh terima? Yang tu lah kita letakkan differential, sama ada dia nak berhenti ataupun dia nak terus berjalan dengan laju. Okey, kita tengok video When the divided, but let's fasten a spoke so separate once different that they can revive the diff part of the rear axle. Okey, yang ni lah saya cakapkan tadi, ada satu shaft panjang. Yang ni dia connected dengan tayar dia dengan enjin sebelah depan. Yang ni adalah differential. Differential ni akan bantu perubahan ataupun perbezaan tayar sebelah kanan dan kiri. It is called wheels. These two wheels are ini contoh fundamental macam mana engineer dulu boleh datangkan idea untuk menggerakkan di antara tayar kiri dan kanan dalam bentuk yang berbeza dan terasing differential. Sini ada yang dah pernah tengok video ni, tapi kita tengok lagi sekali mounted on frame. Let's fast. We support is not locked to the axle. It turns freely. Now we can spin the wheels by rotating the support. This is fine as long as both wheels are able to turn at the same speed. But let's see what happens when we go around the corner. With this arrangement, we cannot drive one wheel faster than the other. Okay, kalau dia tahan, katalah input tu yang sama, dia tahan, tayar tu memang takkan bergerak, dia seolah-olah macam satu shaft yang sama. And if we stop one wheel, the other wheel won't budge. Let's put this bar on a pivot so that it can swing in either direction. Okay, dia letakkan satu pivot point yang dekat tempat yang shaft yang sama tadi. Jadi pivot point tu akan membolehkan satu bergerak, satu tak bergerak. Tapi masalahnya dia akan terputus lah bila sampai satu separuh pusingan ataupun suku pusingan. Now, the bar can still turn both wheels at the same speed. And because it pivots,
it lets one wheel turn even when the other is stopped. But if turned too far, the bar will swing around until it won't drive the spokes that turn either wheel. We need another crossbar and more spokes to carry on the job. When we stop one wheel, the crossbars will continue. Okay, kalau kita tengok dah nampak dah konsep untuk differential lah, yang mana diletakkan 4 spoke dan bila satu tayar ditahan, satu lagi tayar masih boleh berpusing jika tenaga daripada enjin masih lagi disupply lah, tenaga pada enjin yang tengah-tengah tu lah. Jadi bila dia berpusing, dia tak ada masalah untuk pisahkan di antara dua tayar tu punya pusingan. Dari situ dia akan develop lah gear dan sebagainya. Continue to push the spokes of the free wheel around. As long as both wheels are free to turn, the bars do not swing on their pivot, and the wheels move at the same speed. Now we have the working principles of a differential. To adapt the model for use in an automobile, we will have to make a few changes. In order to reduce the jerky action caused by wide spaces between the spokes, we will put in more spokes. Further filling in the spaces between the spokes gives steadier, more continuous action, and changing the shape gives firm, constant contact. Now we can make the gears thicker and stronger, and we have differential gears. The edges are cut so that they will fit together more smoothly and silently, and another gear is added to share the work of driving the axles. The principle is the same. In order to turn the support and drive the wheels, we can fasten a large gear here, connected by a smaller gear to a source of power. Okay, yang dipusingkan di sebelah sini tu, sebelah tangan itu adalah input daripada kita punya enjin. Dipusingkan crown gear. Crown gear ni akan pusingkan shaft, dan pusingan ni boleh dibezakan ataupun disamakan melalui differential ni. Packed. By moving, we may build the floor of the car above the drive shaft. Okay, yang itulah yang kita maksudkan dengan differential. Okay, itu adalah final drive lah pada kita punya transmission. Okay, itu saja. So nanti kita akan continue kita punya lecture pada chapter yang keempat. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.